Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 21 bulan 10 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Perbincangan kita juzuk yang pertama. Ayat yang kita bincang ini ayat 106, 107, 108 insya-Allah. Tajuk yang kita bincang di sini iaitulah tentang hukum nasikh wa mansukh dalam Quran. Mana Allah Ta'ala turun ayat Quran ni berat, kemudian datangnya lain ringan. Itu dia panggil nasikh wa mansukh. Ada berapa? Ada 3 kategori nasikh wa mansukh yang kita akan perjelaskan nanti biiznillahi azza wa jalla. Kemudian kita bincang juga iaitulah kuasa mutlak atas dunia ni, kuasa Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala adalah pemilik langit dengan bumi dan segala isi kandungannya. Kemudian mari pula puak-puak kerah kepala, puak-puak kafir Quraisy ni mari minta dengan Nabi hok pelik-pelik. Bukit Mekah nak suruh jadi emas, minta Mekah ni biar mari jadi sungai. Allahu Akbar. Perangai lagu ni telah ditunjuk oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah 3 isu, 3 ayat yang kita akan baca biiznillahi azza wa jalla. Mari kita pergi kepada bacaan ayat, kemudian kita pergi ke terjemahan, huraian dan mencari 5 faedah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Balik kita kepada terjemahan ayat. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apa saja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yakni batalkan hukumnya atau batalkan bacaannya, kami datangkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, maka kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Kita tahu, kita sudah tahu Allah Ta'ala ni amat berkuasa
Atas tiada sesuatu. Ini ayat ini dipanggil isbatun naskhi, mengisbatkan satu undang-undang di dalam Islam ini, nama dia undang-undang nasakh. Undang-undang nasakh. Maka Allah Ta'ala letak di sini berapa kategori nasakh? Kategori nasakh tu berapa? Ada 3. Tu lihat. Ada 3. Yang pertama, tengok, ma nansakh bermakna ma narfa' min hukmi ayatin. Ayat tu ada, diangkatnya undang-undang. Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik, ataupun Allah tukar dia. Itu dia panggil nasakh. Nasakh ni maknanya membatalkan. Tulis pelajar. Nasakh dengan mana membatalkan hukum yang awal dengan hukum yang baru berdasarkan kepada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan kata ni ada buat sekumpulan puak yang tidak betul pandangan dia. Dia kata mula-mula tu awak hukum begini, lepas tu dia jumpa orang lain molek sikit dia tukar. Tu undang-undang kita manusia, kita buat enactment sekian-sekian, kemudian dikritik oleh orang, kita tukar. Allah SWT dia tidak kerana orang kritik, kerana hikmah yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita. Kerana hikmah. Kerana itu Allah kata, tengok, ada 3 kategori nasakh. Sama ada manansakh min ayatin, sama ada yang kita angkat hukum ayat itu, au nunsiha au ma nuzilhu minal ayat, ataupun Allah Ta'ala hilangkan ayat itu. Hilang dari mana? Fanamhuhu min qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala hilangkan daripada dada Nabi, tak ingat terus. Ayat itu telah dibatalkan. Itu dipanggil, sahabat-sahabat yang dah hafal pun lupa. Kalau tak lupa, dia takut dia campur nanti, dia pergi baca juga hak lama. Itu dia panggil nunsiha, nuzilhu minal ayat. Allah Ta'ala nak hilangkan ayat itu daripada kumpulan Al-Quran, maka dihilangkan ingatannya daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nunsiha dengan makna nuakhiruhu, kita tangguhkan dia pelaksanaannya, ataupun kita lewatkan dia. Itu juga satu makna yang disebut oleh ulama tafsir. Baiklah, bagaimana cara nasakh, cara pembatalan ayat ini macam mana, ataupun penukaran hukumnya macam mana? Tengok ayat, Tuhan kata apa? Na'ti bi khairin minha au bisliha. 2 cara. Dia panggil na'ti bi khairin minha, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya. Lebih baik mana daripada dulu baik dah, tapi hak mari dia lebih baik, lebih ringan. Contohnya pada peringkat awal Islam, kalau orang kafir ada 10 orang, kita ada seorang, boleh lagi? Tak, kena lawan. Berat tu, 10 lawan seorang. Kemudian tu ayat al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa in yakum minkum 20 sabirun. Jadi mari pula ayat Quran lain, Tuhan kata aku tahu melemah, kamu tidak kuat, maka kalau kafir 2, kamu seorang, tak boleh lagi. Bukan 10 dah. Itu dia panggil an-nashu ilal badal, ganti yang lebih baik, lebih ringan. Sedaplah tu, main lebih ringan. Au misliha, atau seumpama dengan dia. Seumpama dia. Contohnya, mula-mula Nabi terima wahyu salat, Nabi salat menghadap ke arah mana? Baitul Maqdis. 16 bulan lebih. Tengok dalam buku sirah kita tu, 16 bulan lebih. Ada kata 17 bulan, tukar ke Kaabah. Ada apa-apa keberatan? Tak ada apa-apa. Itu misliha, dari Baitul Maqdis pergi Kaabah. Lebih kurang lah. Ataupun lebih berat lagi. Ada juga lebih berat lagi. Maka itu dia panggil undang-undang. Ada kalanya naskah tu lebih setara, sama lebih kurangnya misliha, ataupun lebih berat atau lebih ringan. Jadi 3 kategori an-nasakh. Contoh-contoh kita akan bawa nanti kejap lagi, insya-Allah.
Maka Allah SWT nyatakan kepada sini dalam ayat kita ni, ma nansakh min ayat alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Mu tidak tahukah bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa? Maknanya Allah Ta'ala kuasa dia boleh nasah, batalkan hukum yang lama, dia ganti dengan hukum yang baru. Dia boleh nasah hukum yang dulunya ringan kepada hukum yang lebih berat, ataupun hukum yang dulu berat sekarang ringan. Kenapa? Sebab apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu mampu berkuasa di atas segala perkara. Allah Ta'ala mampu di atas segala perkara. Semua benda Tuhan mampu belaka. Maka kenapa kita nak pertikai? Apalah, orang Yahudi apabila Allah SWT tukarkan dari menghadap ke Baitul Maqdis kepada menghadap Kaabah, oh dia bising. Puak-puak cyber trooper dia panggil. Cyber trooper ni bahasa jenis hok makan upah. Ayat-ayat dia lah dah. Oh gagal. Dia kata apalah Muhammad ni tak apa ni, tak istiqamah. Kalau kita kata tak istiqamah, sekali menghadap ke Baitul Maqdis, kali ni tukar pula pergi menghadap ke apa ni, ke Kaabah pula. Kita kata itu jangan duk pening kat Yahudi mu ni. Pau tak ada benda lain atas dunia ni, cakap nak kelahi je. Jadi dia cuba main isu nak suruh nampak apa? Nampak Nabi itu tak betul. Tak istiqamah. Sekali menghadap kau ni, sekali menghadap kau ni. Maka Allah Ta'ala turun, walillahil masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala lah timur dengan barat, hak dia belaka. Apa pelik ya? Dia nak marah sebab apa? Yahudi nak marah kenapa? Sebab Baitul Maqdis kiblat dia. Tiba-tiba Nabi tukar kiblat balik ke Mekah, ikut kiblat Nabi Ibrahim AS. Kiblat Nabi apa ni? Kiblat kita. Maka dia sakit hati dengan sebab itu. Sakit hati dengan sebab Nabi kita tukar daripada hadap ke Baitul Maqdis balik ke hadap ke arah Mekah. Itu ya punca dia nya. Jadi oleh kerana kuasa ini di bawah kuasa Allah semata-mata, bagi dia langit dengan bumi, fakadzalika yahkumu fi ibadihi, demikianlah Allah terjatuhkan hukum ke atas hamba-hamba dia, fayuhillu ma yasha, Allah halalkan apa yang dia kehendaki, wa yuharrimu ma yasha, Allah haramkan apa yang dia kehendaki, wa yubihu ma yasha, dia haruskan apa yang dia kehendaki, wa yahzuru ma yasha, dan dia larang apa yang Allah Taala kehendaki, wa huwal ladzi yahkum ma yurid wala muaqiba li hukmihi. Allah Taala dia boleh buat apa yang dia nak, tak ada siapa yang boleh bantah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ai ma lakum siwallah, tidak ada bagi kamu hai manusia semua selain daripada Allah Taala yang berkuasa. Allah saja yang boleh beri pada kita kebaikan, ataupun Allah Taala uji kita dengan kesusahan. Semua itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni jangan coba, jangan duk tunjuk pening, jangan duk kerah kepala bahawa kita tak suka dengan undang-undang Allah. Kita mengatakan kamu ni hai manusia, manusia yang pening kepala, manusia tak dengar kata, manusia tak ikut buah orang. Itulah yang panggil kepincangan yang berlaku dalam masyarakat, yang ada dulu, kini dan akan datang. Maknanya Allah SWT dia berkuasa. Dia yang menetapkan hukum yang pertama, dan dia yang tukar hukum. Bukan makna Tuhan baru jumpa, oh teori kita hak dulu tak sedap, tak elok. Teori hak dulu tidak elok. Teori hak baru ni baru jumpa formula dia panggil. Jadi dengan hikmah Allah Ta'ala nak letak. Mula-mula kita rasa berat, mari undang yang ringan, kita kata alhamdulillah. Itu dia panggil pentingnya ilmu an-nasikh wal mansukh. Jadi kalau kita nak belajar undang-undang ahkamul Quran, di antara ilmu yang perlu kita ada, ilmu tentang nasikh mansukh. Permulaan berat, mari ringan, ataupun sama pertukaran. Jadi kalau kita tak belajar ni, kita duk pergi hak lama, sedangkan undang-undang telah dibatalkan. Pening kita, sebab kita tidak tahu. Undang-undang dunia ni pun kita kena tahu, oh itu dulu bayar sekian, mari sekarang
peraturan baru, kerajaan baru ni bayar gini pula. Jadi setiap orang tu ada peraturan dia sendiri. Kita mengatakan itulah dia panggil nasih mansukh dalam undang-undang dunia. Demikian juga nasih mansukh dalam undang-undang Quran yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita dalam bab nasih mansukh. Sekarang kita berpindah kepada ayat 108. Allah nak gambarkan betapa buruknya perangai kerah kepalanya Yahudi, Bani Israel, dan juga kerah kepalanya puak-puak yang tak mahu terima Islam. Tengok ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Am turidun, adakah kamu hai manusia pula, manusia Mekah ni, hendak meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kamu, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya Bani Israel dulu. Muna buat perangai lagu ni juga. Bani Israel dulu minta Nabi Musa macam-macam. Kamu nak minta juga? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Siapa dia tukar daripada iman kepada kufur, daripada baik kepada buruk, daripada taat pada maksiat, maka orang itu orang yang sudah jadah. Itu ayat 108. Ayat 107 telah kita dah baca tadi. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu amat menguasai segala langit dengan bumi? Mana hak dia belaka? Wa ma lakum min dunillahi waliyyun wala nasir. Dan tiadalah bagi kamu selain dari Allah siapa pun yang dapat melindungi dan dapat memberi pertolongan kepada kamu. Maka ayat itu sekaligus menyatakan bahawa kuasa tukar hukum ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab bagi dia yang milik langit dengan bumi, maka datanglah pula mari ayat 108 ni Allah Ta'ala dedahkan kerana perangai buruk yang ditunjuk oleh ahlul kitab yang kerah kepala tak dengar kata. Tulis pelajar sebab nuzul ayat ni. Sebab nuzul ayat 108. Pelajar-pelajar yang ikuti tafsir kita ni dengan tafsir Al-Munir, setiap ayat ada je sebab nuzul, tapi anda tak kemukakan kepada masyarakat walaupun ceritanya seronok. Sebab apa? Sebab tidak sahih riwayat, sanad tak sahih. Jadi kita nak cerita macam mana? Kita dah janji kita akan cerita yang sahih-sahih, yang tak sahih dicerita untuk dinyatakan. Dinyatakan perkara itu tidak sahih. Baik. Apa dia? Tulis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rafi' bin Huraimilah. Rafi' bin Huraimilah dan seorang lagi nama dia Wahbu. Orang Melayu ni panggil Wahab. Dia mati. Wahbu bin Zaid. Dia mari bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Biasanya kalau ya Muhammad tu geng-geng gedebel tu. Tidak beriman. Kalau orang main dia panggil ya Rasulullah. Kecuali orang yang badui, mari pada pasir tak tahu protokol, itu mungkin ada. Tapi asasnya tak ada. Orang-orang beriman dia akan panggil, dia beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau kata ya Muhammad,
Ni puak-puak tak, puak kerah kepala. I'tina bi kitabin tunzilu alaina minas sama' naqra'u. Aku nak kitab macam Nabi Musa. Nabi Musa dia terima Taurat sebuah kitab komplit. Nak lagu tu? Oh, satu. Au fajjir lana anharan, ataupun bawa mari sungai mengalir Mekah. So, pandai dia punya cadangan. Nah, kalau kau bawa benda ni, projek-projek ni mari, kita sebuah lalu, nattabi'ka wa nusaddiquka, kami akan ikut ajaranmu, kami akan membenarkan dakwahmu. Fa anzalallahu fi dzalika, Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Puak-puak Mekah, puak-puak apa ni, kafir yang ada sekarang, nak minta dengan Rasul kamu seperti puak Bani Israel minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan Musa, pelik-pelik. Bani Israel dulu dia minta apa dengan Nabi Musa AS? Minta apa? Dia minta nak tengok Tuhan. Arinallaha jahrah. Musa, kita nak tengok Tuhan sendiri. Kelantan kata, tak aci, kau seorang je cakap dengan Tuhan, kami tidak. Mai tak aci pula bahasa kakak buat Yahudi ni. Nak tengok juga, ni kau seorang yang cakap, mana boleh. Allah main dengan buat Yahudi. Kerah kepala tak kerah kepala Yahudi? Kerah lebih pada kepala lutut ni kerah. Maka ayat ini, tulis pelajar, ayat ini kata ulama tafsir, nahallahu ta'ala fi hadhil ayatin nas, Allah Ta'ala larang manusia dalam ayat ini, mukminun, orang mukmin ke orang kafir ke, an su'ali rasulihim, bertanya, minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'ilata ta'annutin aw i'tirad, permintaan kerah kepala atau permintaan jenis bantahan, au iqtirah, ataupun minta cadangan-cadangan yang tak logik. Tengok tadi ni mari, dia nak bukit Mekah tukar jadi emas, nak minta ada sungai mengalir di Mekah, sedangkan Mekah ni ada telaga Zam-Zam je, lain-lain tu kering. Dan ni permintaan dia tu permintaan yang tidak logik ataupun yang tidak munasabah. Mari cadangan ni, maka Allah Ta'ala larang. Kama kana salaful yahud, sebagaimana yang orang-orang Yahudi zaman dulu, yas'aluna Musa alaihi salam as'ilatan min hadzal qabil, mereka minta dengan Nabi Musa seperti inilah, minta macam-macam. Tengok pelajar, sabab nuzul tadi kita tak sebut dia. Sabab nuzul cerita Ibnu Abbas tadi, tanda dikeluarkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah, Ibnu Jarir dalam tafsir, jawwada isnadahu Ibnu Hajar fil Ujab. Ibnu Hajar mengatakan sanad dia elok. Kita pegang dengan Ibnu Hajar lah. Baiklah, ayat ini ditafsirkan, didetailkan, perincikan dengan beberapa ayat lain yang menghuraikan isu yang sama. Pelajar-pelajar tadabbur, tanda nombor ayat ni. Mungkin anda tak baca semua, tapi tuan-tuan boleh tengok Quran. Yang pertama, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat 101 dan 102. So, ayat Al-Ma'idah 101 dan 102. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Allah kata, hai orang beriman, mu jangan tanya benda-benda kalau Tuhan tukar hukum ini menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum, kalau mu minta dengan Nabi perkara-perkara waktu Quran Allah Ta'ala tukar, maka menyusahkan kamu. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala maaf lepas-lepas,
Allah Ta'ala tu pengampun dan kasih sayang. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Umat dulu duk tanya Nabi dia, akhirnya mereka jadi kafir. Ini bahaya. Nak banyak bertanya berdoa apa, bahaya juga. Jangan duk main-main. Di antara lagi tanda pelajar ayat surah An-Nisa 153. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Puak-puak ahlu kitab mari minta dengan Nabi suruh turun kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min zalik. Mereka telah minta dengan Nabi Musa lebih besar daripada itu lagi. Faqalu arinallaha jahra. Musa, aku nak tengok Tuhan. Fa akhadathum as-sa'iqatu bizulmihim. Mari halilintar ambil mereka dengan sebab zalim mereka. Surah An-Nisa 153. Ataupun cadangan yang paling detail sekali, boleh cadangan daripada kafir yang detail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Isra. Tulis ni belajar surah Al-Isra ayat 89 sehingga 93. Ayat 89 sehingga ayat 93 panjang ni. Wa laqad sarrafna lin-nas fi hadzal Quran. Baik. Wa qalu, kafir kata apa? Lan nu'mina laka hatta tafjurana minal ardi yanbu'a. Kami tak akan beriman dengan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga bumi Mekah ni keluar air. Au takunaka jannatun min nakhilin wa 'inabin. Ataupun mu ada kebun anggur, kebun buah kurma, fatufajjiral anhar khilal. Mari tali air celah-celah tu. Ini semua ni cadangan-cadangan. Tuan-tuan boleh tanda cadangan kafir Quraisy ni ayat 89 sehingga ayat 93. Semua tu karut belakalah. Di akhir ayat 108 Allah kata apa? Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, dia tukar iman ambil kufur, maka sungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Siapa dia ambil tukar iman molek-molek dah pergi kufur, maka orang ni sesatlah dia. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, lamma kanatil masailu al-manhiyu anhu al-musail. Apabila bertanya, minta yang Allah Ta'ala larang daripada cara meminta itu dicela, dikeji oleh Allah Azza wa Jalla, fa ba'duha kufrun, ada setengahnya permintaan kufur, ada sebahagiannya qad tasilu, mungkin sampai pada kekufuran. Hazzarallahu ta'ala, Allah Ta'ala bagi amaran dengan ayat ini, wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa dia ditukar kufur dengan iman, dia tolak iman ambil kufur, tolak tauhid ambil syirik, ataupun umat Muhammad ini tolak sunnah ambil bid'ah, maka mereka akan sesat jalan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya tentang ayat-ayat yang mulia ini. Sekarang kita berpindah mencari faedah. Kita nak cari faedah. Ada 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. 5 faedah. Apa faedah yang pertama yang kita nak baca? Tulis. Yang pertama masalah an-nas. Masalah Allah Ta'ala sebut tentang an-nasikh wal mansukh dalam Quran. Dalam Quran kita ni ada undang-undang yang dibatalkan dan ada undang-undang yang tidak dibatalkan. Itu dia panggil nasikh. Tulis ayat nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh maknanya undang-undang lama tidak dipakai lagi. Undang-undang lama tidak lagi dipakai.
Sekarang ni kita nak undang-undang baru. Apa dia undang-undang lama? Tengok ayat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Mana-mana undang yang telah ditukar, sama ada tukar kepada berat atau tukar lebih ringan, maka itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tulis ni pelajar, Allah kata apa? Anna ahkam Allah, hukum Allah Ta'ala, hukum Allah, dia panggil syariat Allah Ta'ala, takhtalifu, berbeza-beza kesesuaian dia, al-khairiyah min zamanin ila zaman, dari satu masa pada satu masa. Faqad yakunul hukmu khairan lil ibad fi waqtin, ada waktunya undang-undang Allah Ta'ala sesuai dengan kelompok ni. Contohlah, dulu puak-puak Bani Israel dulu undang-undang dia berat. Sebab apa undang-undang dia berat? Sebab puak-puak dia ni ganas. Orang Kelantan kata gedebe. Mana kalau berat pun dia boleh lawat. Itu sebab. Wa yakunu ghairu khairan lahum fi waqtin akhar, ataupun undang-undang ringan ni lebih sesuai dengan masa ni. Sebab itulah bila kita belajar, para pelajar duk belajar kita ni, pagi Jumaat kita baca kitab kita ni, Islam adalah cara hidup. Dalam kitab ni pengarang dia telah susun kepada kita sebab-sebab keringanan dalam syariat. Ringan. Dulu berat, sekarang ni ringan. Dulu payah, lah ni mudah. Kita dah baca pagi semalam dalil-dalil Allah Ta'ala ringankan undang-undang. Yuridullahu bikumul yusra, satu, wala yuridu bikumul usra. Allah sebut lagi, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, agama ini bukan menyusahkan. Dalam hadis Nabi kata ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka ini menunjukkan Allah SWT yang maha berkuasa, maha bijaksana, dia pilih waktu disesuai untuk pokok ni, waktu disesuai untuk pokok ni, sehinggalah datangnya zaman Nabi SAW. Maka syariat Rasulullah khalidatun ila yaumil qiyamah, kekal sampai ke hari kiamat. Janganlah ada orang mari penipala pula. Kalau macam tu kak ustaz, betul lah tu undang-undang yang dibuat oleh Lok Rek tu. Kita letak 5 tahun, tak sesuai, tukar pula. Mari tak sesuai 5 tahun. Setiap kali bertukar yang pemerintah, tukarnya kerajaan, parti lain naik, dia tukar pula. Slogan dia apa tukar. Kita yang hidup sepanjang hidup ni, mula-mula apa dia ni, lama-lama hak kita muda tu, slogan apa? Awal-awal slogan kita ingat perpaduan kau benda. Lepas tu mari kamu dia pula 20-20. Tak? 20-20 masa tu. Lepas tu mari pula hadari, wasati, apa nama, Malaysia keluarga, satu Malaysia. Lalu ni pula dak main madani pula. Siapa nama kita punya kait dia orang madani. Tengok. Itu pertukaran yang dibuat oleh manusia. Manusia ni pening. Tapi Allah SWT ditukarnya dengan hikmah. Sebab tu dia kata na'ti bi khairin minha aw misliha. Aku akan bawa lebih baik ataupun setara dengan dia, mengikut keadaan, mengikut kesesuaian. Jadi cantik. Tuan-tuan yang belum ada kitab ni kena ada. Molek kita baca, kita kaji, dan kita boleh talaki pada pagi Jumaat insya-Allah taala. Nama dia Islam adalah cara hidup. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, itulah yang kedua, di akhir ayat Allah kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Mu tahu kan Allah Taala ni berkuasa atas sesuatu. Jadi kata ulama tadabbur, annal qadir, Allah Taala yang maha berkuasa ala taghyiril umuril hissiyah. Allah Taala boleh tukar benda-benda yang fizikal daripada gini jadi gini. Langit ni boleh tukar, maka Allah Taala juga boleh tukar benda-benda yang maknawi dari sudut ruh dan jiwa. Maka Allah Taala boleh tukar benda-benda atas dunia ni, dia boleh tukar juga dari sudut undang-undang syar'i. Maka bila Tuhan sebut tentang pertukaran hukum, di akhir ayat Tuhan kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir.
Mu tahu kan manusia ni bahawa Allah Taala maha atas semua satu berkuasa. Jadi kalau kita kenal Allah Taala berkuasa, pelik apa dengan pertukaran? Itu kuasa dia. Dua. Yang ketiga, boleh belajar. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah Taala dalam ayat ma nansakh min ayatin lagi, zikru ma yatma'innu bihil insan. Allah nak tunjuk, sebut perkara-perkara yang boleh menenangkan manusia. Mu jangan duk mikir tak gerak ni 10 kafir kita seorang. Kalau dia panggil berapa ni orang main karate ni, main taekwondo, black belt, tak boleh tali pinggang hitam pun nak lawan 10 dengan seorang, berasa gerak ke tak gerak? Berat juga dah, kecuali dalam pilihan Hindustan. Cerita Hindustan kapur dia boleh lawan lagi. Main-main. So lagi hok boleh lawan satu kapur ni, gapo dia? Cerita kartun. Kartun boleh lawan. Dua tu hak hero dia tak ada. Sama ada mu tengok cerita Pakistan ataupun mu tengok cerita kartun. Dua tu beres. Jadi kita hidup atas dunia di alam nyata dan realiti ni mesti kita bimbang. Kalau undang-undang itu berat, maka Allah kata jangan bimbang. Aku letak je dulu. Mu Ramadan, peringkat awal Islam kita kena puasa 23 jam. Tahu ke tidak? Tahu. Buka puasa maghrib, isya, habis tak boleh makan sampai ke maghrib esok. Berat ke ringan? Nak hidup lagu mana ya Rabbi? Penat lagu ni, macam mana mau puasa? Maka Allah Taala kata ringan. Allah Taala buat mari wa kulu washrabu hatta, boleh makan, boleh minum sehinggalah ada maghrib sampai ke subuh. Jauh jarak tu. Daripada 23 jam jadi 12 jam, 13 jam, kita kata alhamdulillah. Jangan takut. Mana ayat ini Allah nak nyatakan bahawa dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah Taala, dengan kebijaksanaan Allah, Dia akan letakkan undang-undang yang ada ini, undang-undang yang mampu berjalan sepanjang zaman, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kiamat. Kalau ada lagi orang mari pening-pening kepala mengatakan bahawa undang-undang Islam ni sesuai zaman unta dulu ya. Tak. Kita kata baik aku ambil mu ikat tak tahu unta ya. Tak. Undang-undang ni sesuai pada zaman dan semua masa sesuai. Yang tak sesuai itu otak-otak yang telah dipengaruhi oleh sekular, orang ni ya yang pening, tak mau terima Islam. Kita kata wal iyazu billah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Allahu akbar. Yang keempat, ayat yang keempat, am turiduna an tas'alu rasulakum. Mu nak tanya rasulmu. Jadi kalau kita tanya orang tak kenal, tanya orang hok kita tak percaya, logik juga. Ni rasul kamu, mu kenal dia, mu kenal peribadi dia, kamu tahu dia baik, kamu tahu dia benar, kamu tahu dakwah dia tak pernah kelentong, tak pernah bohong. Tiba-tiba mari tanya soalan-soalan yang mengarut macam ni, maka itu dia panggil soalan kerah kepala. Soalan apa tu? Soalan apa? Soalan kerah kepala ni, berat kita main soalan kerah kepala ni. Sebab orang kerah kepala ni dia tak dengar kata. Dia mari tanya benda-benda yang tidak yang tidak logik. Pasal itulah dia mari tanya kat Allah. Kita nak jawab apa jadi orang panggil jadi sakit. Sakit apa? Jadi sakit hati dengar. Maka dia panggil soal ta'annud. Soal ta'annud. Bila soal ta'annud biasanya dia akan mari apa? Dia akan mari dalam bentuk pertanyaan cabaran ataupun cadangan yang tak logik. Kita jangan main. Ada orang mari tanya nak tahu sungguh, itu kita kena layan. Ada orang mari tanya nak suruh orang tahu, dia tahu. Dua. Tulis awal. Ada orang bertanya kerana memang dia nak tahu. Yang ni kita kena layan. Mana bertanya nak belajar, kena layan. Yang kedua bertanya
Nak suruh orang tahu, dia tahu. Nak suruh orang tahu, dia tahu dah. Ini dia panggil soalan malaikat. Ramah ni perangai lagu ni. Ustaz, saya nak tanya sekian-sekian. Oh, dia cara belum soalan dia tu betul syarah. Perangai-perangai orang dengar, oh becok dia ni. Hebat Pak Haji ni. Oh, dia pun bangga sengih suka. Itu dia panggil soalan malaikat. Yang kedua, yang ketiga ni soalan ta'annud. Mari tanya bukan nak tanya, nak jatuh kawan. Itu dia panggil soalan kerah kepala. Soalan kerah kepala. Macam-macam soalan ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita duduk kuliah, duduk mengajar. Mari sekumpulan tak puas hati, mari tanya. Ustaz, soalan gini-gini. Dia nak jatuh kita depan orang. Itu ada juga. Jadi hak ni jangan layan. Soalan orang nak tunjuk dia pandai tadi, soalan malaikat tadi, kalau perlu elok juga. Kadang-kadang dia tanya tu bukan dia tak tahu, nak suruh kita beritahu kepada orang lain ni. Ada juga. Ataupun memang dia ikhlas, memang dia tak tahu sungguh, dia mari nak belajar, maka dia ni diberi keutamaan. Macam-macam perangai orang ni. Anak bila pergi ke masjid, ada setengah masjid ni, masjid apa nama ni, kita ingat lagi nama tapi tak boleh sebut. AJK Taklimat. Dia kata, Ustaz, waktu kuliah nanti ada seorang pakcik di sebelah ni, pakai baju sekian-sekian, dia akan tanya setiap masa. Pandai-pandai Ustaz lah nak jawab dia. Nak layan dia kata nak layan, pandai-pandai. Mana Ustaz mari pun tanya. Kami terpaksa AJK kena bisik dulu supaya Ustaz tidak orang panggil terprovokasi dengan dia. Provok dia kuat, tanya. Ataupun orang panggil menghabiskan masa duduk layan orang lagu ni, tak ada kerja. Jangan. Kita pun layan lah mula-mula. Kita tanya, layan. Kali yang kedua layan. Kali yang ketiga kita kata gini, Wajib. Nah, biar saya habis tajuk dia, kita buka soalan kemudian. Dia pun senyap betul. Habis kuliah sedang mulai Isya lama dah. Pengurusi kata oleh kerana Isya dah masuk lama, soalan ditangguhkan kepada siri akan datang. Dia selamat, kita pun selamat. Alhamdulillah. Jadi ada orang. Berapa jenis orang tanya nak belajar, bagus. Tanya nak suruh orang lain tahu, dia tahu dah. Ada kadanya baru, ada tanya tidak bagus. Tengok keadaan lah. Kadang-kadang soalan dia tu bagus, sebab yang kita terlupa poin tadi, dia tu bagi tahu. Soalan yang ketiga ni, soalan kerah kepala, soalan nak menjatuh, yang ni jangan layan. Tak usah layan lah. Kalau kita boleh lipat soalan dia balik atau tekuk dia fi nuhurihim, itu boleh kita buat. Allahu Akbar. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, mungkin pelajar-pelajar duk sebut, dia kata apa gak nasah-nasah ni. Jawab dia ada kategori nasah ni, ada 3 kategori. Nasah ni ada berapa kategori? Ada 3 kategori yang kita kena belajar para pelajar sekalian. Dia panggil nasah. Tulis. Dia panggil nasah bacaan dan hukum sekali. Mula-mula bacaan ni ada dalam Quran, lepas tu dinasahkan bacaan dengan hukumnya sekali. Seperti bilangan penyusuan. Bilangan penyusuan dulu dalam Quran 10 kali kenyang baby ni baru jadi anak susu. 10 kali kenyang dia isak susu, lepas tu dia kenyang tertidur, 1. Esok pula 10 kali barulah jadi anak susu. Dulu ada dalam Quran, kemudian ditukar kepada 5 kali kenyang saja, maka ayat Quran itu dibatalkan, hukum pun batal. Ayat pun tak ada dalam Quran, hukum pun tidak ada. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila asyarul rada'at. Di peringkat awal turun ayat Quran ini, kita kena rada' 5-10 kali, kemudian dibatalkan dengan 5 kali. Habislah. Maknanya yang kedua, nasah bacaan dunal hukmi. Bacaan tak ada dalam Quran, tapi hukum dia kekal. Apa dia? Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dulu ada dalam Quran, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah
nakalam minallahi wa rasulih. Berat ni ayat ni. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, kalau dia berzina, kamu rejam mereka. Maka Allah Ta'ala batalkan bacaan sebab tak mau mengaibkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan kalau kita tu iman dia pendek apa? Tengok dalam solat. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya. Orang tua Islam, laki-laki, orang tua perempuan kalau berzina, tu iman berhenti sekat tu. Seolah-olahnya umat ini umat zina. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala tidak malukan umat ini, dibatalkan bacaan, tapi hukuman rejam ke atas penzina ini kekal sebab pernah direjam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hukuman ini. Nah, itu dua. Boleh faham tak? Batal bacaan, kekal hukuman. Yang ketiga, naskhul hukmi duna tilawah. Bacaan ada tapi hukum tidak digunakan. Seperti hukum wasiat lil walidainil aqrabin. Ayat wasiat kepada ayah dan kaum kerabat batal. Ayat Quran ada tapi bacaan tidak ada. Bacaan ada tapi hukum tidak ada. Naskhu ayatil i'tidad. Jadi ayat dulu kalau orang ni mati suami, dia kena duduk haulan kamilan, setahun. Dengar ni muslimat, di peringkat awal Islam dulu 1 tahun. Bila orang ni mati suami, tak boleh keluar rumah, tak boleh berhias, tak boleh pergi mana-mana, duduk kurung dalam rumah setahun. Ada haulan. Kemudian mari ayat Quran tukar kepada arba'ata asyhurin wa asyra, tukar 4 bulan 10 hari. Sukalah dia. Nah, mari pula ayat tahbisuna. Ayat orang yang berzina perempuan ditahan dalam rumah dia sampai mati, berapa puluh tahun tak tahu. Kemudian mari pula ayat lain, dah. Kalau dia masih muda, sebab kalau dia sudah tua, dengan hadis tadi, iaitulah direjam. Ini di antara ayat-ayat yang disebut oleh para ulama bahawa kita ni kena belajar tiga kategori tadilah. 3 kategori. Nasah hukum dunat tilawah. Kita ambil tertib, takut dia pening. Nasah bacaan dan hukum sekali. Tak ada dah. Contohnya 10 kali apa tadi? 10 kali kenyang susu. Yang kedua, nasah tilawah, hukum kekal. Contoh dianya rejam orang laki-laki dan perempuan yang tua yang pernah kahwin berzina. Yang ketiga, naskhul hukmi duna tilawah, nasah hukum bacaan yang kekal, seperti ayat wasiat kita kena wasiat pada ayah dengan orang terdekat, ataupun ayat beredah selama setahun, ataupun ayat tahan perempuan yang berzina di rumah dia sampai dia mati. Itu di antara contoh-contoh yang telah disebut oleh para ulama Islam yang perlu kita kena belajar. Maka itu dari sudut hukum, 3 kategori. Dari sudut kategori penukaran pula, dari sudut pertukaran, tanda pelajar tadi saya sebut sekali. Dia kata naskhul hukmi, dia tukar hukum tu dengan ganti. Ganti tu ada kalanya lebih ringan daripada, tulis contohnya, wanita yang mati suami kena beredah setahun. Ihdad, tak boleh jalan, tak boleh berhias, tak boleh keluar rumah setahun. Kemudian Allah Ta'ala tukar kepada arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ringan tak ringan? Ringan lah. Daripada setahun 4 bulan 10 hari, bagi dekatnya 1/3 tu, 2/3 hampir. Ataupun Allah Ta'ala buat sama ya, daripada menghadap Baitul Maqdis kepada Mekah, sama ya, cuma tukar arah je, tak ada. Ataupun Allah Ta'ala tukar yang lebih berat. Di peringkat awal Islam dulu puasa hari Ashura, kemudian tahun yang kedua puasa sebulan Ramadan. Jadi itu lebih berat. Tapi
daripada berat kepada ringan. Sebulan pun peringkat awal kita puasa berapa jam? Berapa jam? 23 jam. Akan tukar kepada puasa hanya pada siang hari daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Alhamdulillah. Banyak lagi lah kalau nak contoh-contoh. Dulu, mula-mula dulu, siapa nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena sedekah dulu, sedekah. Jadi orang miskin tak jumpa Nabi dia. Nak pergi ngadak Nabi tak ada sedekah. Bukan sedekah Nabi, sedekah ke orang dulu. Lepas tu dibatalkan. Apa lagi? Siapa dia sembelih korban, daging korban boleh simpan 3 hari tak lebih, 3 hari saja. Kemudian bila daging dah banyak, Nabi kata kulu waddakhiru, makan, boleh simpan. Berapa hari nak simpan apa tak ada had. Ini contoh-contoh Allah Subhanahu Wa Taala undang-undang nasah ni ada katanya dari berat kepada ringan, ada ringan kepada berat, ada undang-undang yang sama. Itu dari sudut konten ataupun isi kandungan pembatalan hukum, dan ada pun dari sudut kategori ayat tadilah 3 kali. Ayat dibatalkan hukum dan bacaan, dikekalkan hukum tak ada bacaan, dikekalkan bacaan tanpa hukum. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita biiznillah azza wa jalla. Insya-Allah bab nasah dengan an-nas wal mansur ni panjang. Ana ambil pendek-pendek di sini supaya para jemaah tidak rasa ada maklumat. Ada maklumat. Baiklah. Kita insya-Allah dalam siri yang akan datang ayat yang kita akan baca ayat 109 dan 1010. 2 ayat je biiznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita, hidayah, dapat memahami suasana Al-Quran yang kita pelajari ini dan menjadi panduan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.